salam sejahtera dan selamat pagi semua murid dan puan Bawani. Hari ini matematik KSSM tingkatan 4. Kita akan belajar bab 6 kesamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ini hari ini adalah bahagian yang kedua. Okey, standard pembelajaran ialah 6.1.3 menentukan dan melorot rantau yang memuaskan satu kesamaan linear. Okey, hari ini kita tengok ya, Raja di sini ya. Okey, ada 3 bahagian sini hari ini. Okey, kalau kita tengok sini yang garisan yang kita, garisan penuh ini di sini, untuk garis lurus kecerunan dia ialah di sini garisan yang merah ni, nampak garisan ni ialah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Okey, jadi titik-titik yang terletak pada garis lurus yang memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Sini ya, yang merah ni. So, semua titik-titik yang berada di atas garis lurus ini adalah bersamaan dengan Y sama dengan MX plus C. Ya, garisan ni. Okey, kalaulah titik-titik maksudnya titik koordinat dia lah, titik koordinat XY itu terletak di rantau atas. Rantau atas garis lurus memuaskan kesamaan Y lebih besar. Jadi setiap semua titik yang berada di sini. Okay, apa-apa koordinat, contohnya koordinat di sini ialah macam ini ya, contohnya negatif 3 kan. Okey, jadi kawasan sini ialah lebih besar, guna simbol lebih besar. Ya. Kalau sini ialah negatif 3, sini ialah 3 ya. So, koordinat sini termasuk dalam rantau yang besar. Okay. Lagi kalau titik-titik yang terletak di rantau bawah, ya. Rantau bawah garis lurus. Contohnya, katakan inilah 4, ini adalah negatif 1. Okay, kalau titik di sini, maksudnya ialah X4, Y ialah negatif 1. X4, Y negatif 1. Ya. Jadi, yang warna kuning ni, rantau ni adalah di bawah daripada garis lurus Y = MX plus C. Jadi kawasan yang kuning itu adalah kita guna simbol ni, kecil. Ya, Y lebih kecil dari MX tambah C. Okay. So again, yang atas daripada garis lurus ialah besar. Kalau di bawah ialah kecil. Okey, satu lagi kesamaan di sini ialah bila cuba kita tengok ya, di sini ialah Y, paksi Y, dan ini ialah paksi X kan. Okey, ini titik sifar. Katakan Y di sini ya, warna merah ini, Y sama dengan H. Contohnya H ini ialah negatif 2. Ya, kalau H di sini ialah negatif 2, maksudnya Y sama dengan negatif 2. Okay. Jadi titik-titik yang terletak pada garis lurus yang warna merah ini ya, memuaskan persamaan Y sama dengan H. So di sini ya kita kata Y sama dengan H. Jadi kalau dia memotong titik negatif 2, jadi Y sama dengan negatif 2. Okay. Ada soalan? Okay. Titik-titik, okay. Sekarang titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus, jadi atas garis lurus Y sama dengan negatif 2 itu, semuanya akan memuaskan kesamaan Y lebih besar dari H, guna simbol ni. Jadi nampak tak yang warna rantau yang warna merah ni adalah kawasan Y lebih besar dari H.
Ataupun kalau di sini dia memotong negatif 2, maksudnya kawasan ni ialah Y lebih besar dari negatif 2. Okay. Katakan cikgu lukis sini contohnya 1 dengan ini ialah 1. Jadi titik di sini ialah 1, 1. Jadi titik 1, 1 itu adalah di kawasan rantau Y lebih besar dari negatif 2. Yang satu lagi kawasan ialah bawah ya. Okey. Kalau titik-titik yang terletak di bawah rantau ini, rantau garis lurus ini bawah ya. Jadi kita kata Y lebih kecil dari H. Guna simbol ini ya, kecil ya. Ataupun kalau ada negatif 2 maksudnya Y lebih kecil dari negatif 2. Semua titik-titik yang berada di bawah garis lurus. Ini adalah untuk Y ya. Bila paksi kalau memotong paksi Y, nampak tak? Ini Y kan? So kalau memotong paksi Y, kita tengoklah titik mana itu, kita kata Y sama dengan titik yang dia potong tu. Okey, sekarang kita tengok yang X pula. Okey, ini paksi X. Paksi X ini, ya, paksi X ni sekarang nampak tak? Ini memotong paksi X. Garisan ni memotong paksi X. Jadi kita kata X sama dengan K. Sebab dia memotong titik K kan? K kan? So kita kata X persamaan dia ialah X sama dengan K. Contohnya kalau ini K ialah 4. Jadi kita akan tulis persamaan dia apa? X sama dengan 4. Okey? Jadi titik-titik yang terletak pada garis lurus. Okey, semua titik-titik yang terletak pada garis lurus ini adalah memuaskan semua ni. Titik-titiklah semua sepanjang ni adalah memuaskan persamaan X sama dengan K ataupun kalau 4 X sama dengan 4. Dan kalaulah okey untuk X, kalau untuk Y atas bawah ya, kita kata atas bawah. Kalau untuk X kita kata kanan kiri. Rantau di kanan ataupun kiri. Okey. So di sini titik-titik yang terletak di rantau kanan, ya, rantau kanan garis lurus. Rantau kanan lah di sebelah kanan ni yang warna pink color ni, semua dah lebih besar. X lebih besar dari K. X lebih besar dari 4. Okey. Semua titik-titik yang berada ni. Okey, S lebih besar dari K. Kalau dia terletak di rantau kiri maksudnya rantau kiri dari persamaan itu, semua itu memuaskan ketaksamaan X lebih kecil dari K. Ya, X lebih kecil dari K. Maksudnya S lebih kecil dari 4. So ingatlah paksi kalau untuk X kanan dengan kiri. Kalau Y atas bawah. Okey. Jadi kita sepintas lalu kita tengok yang tadi kita dah belajar. Okey. Ini adalah H paksi Y, nampak? Dia memotong X kan? Memotong paksi Y kan? So kalau di atas ialah besar. Kalau di bawah ialah kecil. Okay, untuk paksi Y. Kalau yang X tu, kalau ini kalau Y kita kata atas dengan bawah. Ya, rantau atas dengan bawah. Kalau untuk S adalah rantau kanan. Ya. Kalau persamaan di sini K, K yang tadi kita bagi contoh 4. Ya. Okay. Maksudnya S lebih dari 4. Ini adalah kanan. Ya, kanan. Maksudnya kanan ialah lebih besar. Kalau di sini X lebih kecil dari 4, jadi di sebelah kiri. Kiri adalah kecil. Okey, sekarang kita tengok kegunaan simbol besar kecil ya. Besar ataupun kecil. Okey, titik-titik berada
Okey, titik-titik berada di rantau atas atau rantau bawah suatu garis lurus Y sama MS plus C. Okey? Okey, titik atas atau bawah. Okey, jadi untuk garis lurus yang dilukis dengan menggunakan, okey, untuk simbol ini, dua-dua simbol ini kita guna garis sempang. Kita akan bila kita lukis garis lurus Y untuk MS plus C itu, kita akan guna garis sempang. Yang ni, titik putus-putus. Sebab apa? Sebab simbol ini tidak termasuk nombor itu. Jadi kita guna garis sempang. Okay, ataupun garis putus-putus. Kalau yang simbol yang ada garis di bawah ni lebih besar daripada atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, okey. Jadi titik-titik yang ada pada garis lurus termasuk ya. Nampak tak? Termasuk dalam rantau tu. Maksudnya tadi saya kata nilai itu akan dikira. Jadi kita akan guna garis padu. Garis padu ialah garis yang penuh, yang ini macam ni. Ini panggil garis padu. Ya. Okey. Nah, kita tengok di sini, contoh di sini. Nah, satu lagi graf Y sama dengan MS tambah C kan. Okey. Kita lukis putus-putus. Nampak tak? Ada garisan putus-putus yang ataupun tadi kita kata garis sempang. Ya. Ini ialah garis sempang. Okey, garis sempang. Okey, bila garis sempang ni maksudnya rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus sama dengan Y sama dengan MS plus C. Jadi kalau titik berada di sini, titik itu katakan kita, jadi maksudnya dia tak termasuk dalam garis ini. Okey? Kalau contoh lagi satu, kita tengok yang ni. Contoh lagi satu ni, ini panggil garis padu. Ini garis padu. Jadi garis padu ini titik-titik yang termasuk dalam garis ini, titik-titik kalau Y sama lebih besar atau sama dengan, maksudnya kalau titik di sini titik dia termasuk dalam dikira juga ya. Okey, kalau atas besar, di bawah ialah kecil. Okey, rantau termasuk titik-titik yang terletak. Maksudnya rantau dia kita akan lorek sampai ke bahagian sini. Okey, sekarang kita nak lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, sekarang kita tengok sini. Y lebih besar dari 2/3 S tambah 2 kan? So ini adalah satu titik yang merah ni, padu ni kan lukis kan. Ini adalah mana yang merah sini ya. Sini ya, garisan sini ya. Ialah Y sama dengan, ini ialah Y sama dengan 2/3 S tambah 2. Okey, ingat ya, kalau positif, ini ialah kecurunan. Kita dah belajar garis lurus, 2/3 ini ada kecurunan. Kalau kecurunan positif, graf dia bentuk macam ni ya. So macam naik tangga ya. Tadi kita perhatikan yang negatif itu dia turun tangga di sebelah sini. Maksudnya kalau positif dia berada di katakan di sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Jadi kamu boleh hafal yang positif ini, kita positif kecurunan ialah S1, S3. Di rantau sini S1, S3. Kalau negatif, rantau dia di S2, S4. Okey. Bila kita nak lorek ketaksamaan ini, kita tengok ya. Dia nak simbol dia apa? Simbol dia ialah lebih besar. Jadi maksudnya kalau simbol lebih besar, kita guna garis sempang. Okey, di mana kita nak lorek kawasan ni? Okey, kita nak lorek di mana? Atas ke bawah? Okey, boleh jawab, siapa-siapa boleh jawab di mana? Atas ke bawah? Rantau di mana? Aaron? Buka mic, bila cikgu panggil nama, buka mic. Atas. Di atas. Jadi di sini ya. Nampak tak? Okey, kamu lorekkan. Lorekkan di atas. Jadi lorek ni kamu boleh guna pembaris
Saya ni guna sini komputer saya dah color. Kalau tidak kamu boleh guna pembaris sini ya. Contohnya kamu guna pembaris kan kamu lorek. Nanti tengok pen saya kat mana. Okey, mana pen? Okey, kamu boleh guna ni macam ni. Dalam saya tak ada pembaris sini ya, kamu boleh lorek ya macam ni. Okey? Lorek saja. Tapi jangan lorek ni, jangan pergi ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, tak nak. Kita nak semua sehala. Ya, lorek kan semua sehala. Ya, guna lorek. Tak payah guna pencil color. Okey. Okey, contoh yang kedua. Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 1. Okey, jadi kamu nampak simbol ni ialah lebih kecil atau sama dengan kan? Okey, jadi kamu nampak ada satu garis di bawah ni. Ya. Jadi maksudnya apa yang kita nak ni, sekarang kita tak cari lagi gram ni, kita hanya tentukan kita nak lorek aja. So kita dah lukis garis persamaan ini X sama dengan Y sama dengan X tolak 1. So kita buat satu garis padu. Yang ini adalah garis padu. Okay, garis padu ya. Okey. Jadi kita nak soalan ni nak lorekkan saja. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan. Apa yang ketaksamaan ini? Ketaksamaan ialah bentuk ini semua ini panggil ketaksamaan. Ya, persamaan ialah equal. Persamaan ialah equal ya. Sebab ada 4 simbol di sini. Okey, Ana, kita nak lorek di atas ke di bawah? Ana? Afrika ada tak? Kita nak lorek rantau mana? Siapa boleh jawab? Di mana? Bawah. Di bawah. Okey. Kalau tak boleh guna mic, guna apa? Boleh type di ruangan chat. So kita akan lorek di bawah ya. Saya nak semua faham dengar. Okey, kita lorek di bawah. Okey. Kecil di bawah ya. Okey, yang ketiga kita tengok ni. Nah, sekarang Y lebih kecil dari 1. Kita nak kecil saja. Okay. So, kita guna persamaan Y sama dengan 1. Apa yang sini Y sama dengan 1? Sama tak? Persamaan ni bila kita lukis, kita nama dia persamaan sini. Bukan di sini, di kawasan sini, di garisan ni, kita tak boleh tulis Y lebih kecil dari 1. Yang kenapa kita tulis Y sama? Sebab garisan ni adalah Y sama dengan 1. Okay. Yang kita kata Y lebih kecil dari 1 tu kita nak lorek kawasan dia. Kawasan di mana? Kawasan kecil tu di mana? Okey, boleh faham? Okey. Yang titik-titik merah ni maksudnya persamaan ialah Y sama dengan 1. Jadi bila dia kata Y kecil dari 1 kita nak lorek di kawasan mana? Okey, jadi Y disampaikan 1 ya. Ini jadi Y sama 1. Yang kecil maksudnya, okey, Rafiq, kalau kita nak lorek ni di mana kawasan dia? Atas ke bawah kan? Atas ke bawah? Okey, Liris dah jawab bawah. Okey, ya. Okey, di bawah ya. Ingat pas untuk Y punya atas atau bawah saja. Jadi kita lorek di kawasan bawah. Okey, untuk yang keempat ni Y sama dengan, okey, cuba tengok sini. Tadi kita guna positif kan? Kecurunan ini ialah kecurunan. Negatif 2 ialah M. Nampak? Apa yang kita kata Y equal to MS plus C. Negatif 2 ini ialah C kan? Okey? Okey, ni Y kan? Okey. Jadi untuk negatif tengok tak? Garis lurus dia adalah garis tadi yang positif tu dia macam ni kan? Sektor 1 dengan 3. Sekarang ni sektor 2 dengan 4. Betul tak? Okey, so ini adalah negatif. Kecurunan dia ialah negatif. M ialah negatif 2. Okey, bila graf dah lukis ini, so di sini okey, labelkan dia. Ini kamu labelkan dia Y sama dengan 2X tambah tolak 2. Nama dia. Namakan garis lurus ni.
Okay, namakan dia dan sekarang kita nak lorekkan dia rantau mana mewakili ketaksamaan ya. Okey, sila bagi jawapan. Atas. Atas sisi ni atasnya. Betul tak? Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Betul, di atas. Sebab besar kan? So di atas. Okey. Untuk soalan E. Nah, X lebih besar dari negatif 3. Okey, sekarang X Jadi kita tengok X di mana? Okey, tengok ni. X adalah berada di negatif 3. So berada di titik sini. Nampak negatif 3. Okey nampak negatif 3 ya? Okey, negatif 3. Jadi kamu sebab ini bukan persoalan macam ni ya. So kalau soalan dia bentuk macam ni, dia dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ya. Tapi kalau untuk ni kamu tengok S adalah negatif 3, jadi tengok negatif 3, jadi kamu pun buat satu garis lurus. Okey, kedua, perhatikan simbol dia. Simbol dia adalah lebih besar. Okey, tapi simbol dia adalah bentuk ini. Kalau bentuk ini kita nak garis apa? Sempang ke garis padu? Sempang. Ya, sempang. Okey, jadi macam ni putus-putus kita lukis. Okey, jadi kita nak jawab soalan ni selepas ni lorekkan rantau dia. Okey, lorekkan rantau. Okey, bagi cikgu jawapan di mana rantau tu? Kanan. Kanan Okey, di sebelah kanan. Okey, Syahrini dah jawab kanan. Bagus, Tanya. Okey. Kanan So di sebelah kanan. Semualah dalam graf ni, semua macam ni. Lukis sampai habis. Kalau dia bagi graf ni, dia kamu kena lorek sampai hujung. Sebab dia kita tak tahu sampai mana. So kena lorek sampai habis. Okey. Okey, sekarang lagi satu soalan. Y lebih besar dari negatif 2. Okey, Y Okey, jadi dia kata Y. Maksudnya Y sama dengan negatif 2. Garisan yang kita nak lukis lah Y sama dengan negatif 2. Jadi kita tengok pasti Y. Mana negatif 2? Okey, ini kan? Negatif 2. Okey, cari negatif 2. Dan kita pun buat satu garis lurus yang memotong negatif 2 itu. Okey. Okey, potong negatif 2 itu. Okey, sebab selepas tu kita tanda dulu negatif 2. Lepas tu nombor 2, kita tengok dia simbol apa? Simbol ialah lebih besar. Oh, maksudnya kena garis apa? Putus sempang ke padu? Sempang. Ya, jadi kita pun garis sempang di sini. Sepanjang tata kata sini ya. Okey, jadi kita pun tulis nama untuk dia. Persamaan apa ni? Y sama dengan ni. Tulis ni. Y sama dengan negatif 2. Okey. Okey. Bila dah siap ni, baru kita lorek rantau itu. Rantau tu. Soalan dia nak lorek. Jadi pertama, bila ini kita tengok kena pasti yang mana apa yang kita nak lukis. Y kan. Koordinat apa? Negatif 2. Okey, kita pun tanda dan kita tengok simbol dia. Kedua, tengok simbol dia dan kita buat satu garis sempang. Lepas tu baru kita lorek. Okey, kawasan mana yang kita nak lorek ni? Y lebih besar dari negatif. Di mana? Kawasan atas. Ya, semua dah jawab. Bagus. Okey, Liris, Sarani dah jawab atas. Okey, bagus. Okey, so dah faham So, kita lorek di kawasan atas. Okey. Okey, bila kita faham macam mana nak lorek, sekarang kita nak lukis. Sekarang kita nak lukis graf dan selepas kita lukis graf, kita nak lorek rantau itu. Ya. Mula-mula kita nak lukis graf dan lepas tu kita nak lorek. Okey, sekarang diberi ketaksamaan. Kita ini panggil ketaksamaan. Ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 2S tambah 3. Okay. Jadi mula-mula macam mana kita nak lukis graf, kita kena tukarkan.
Okey, kita tukarkan ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ini yang diberi itu ke dalam bentuk persamaan linear. Tukar ke dalam bentuk persamaan linear. Okey, maksudnya ketaksamaan linear, contohnya kalau dia bagi ini kan. Okey, dia bagi soalan macam ni, tapi kita tukarkan dulu ke persamaan linear. Tukarkan ke dalam bentuk ini dulu. Ini panggil persamaan. Equal ialah persamaan linear. Untuk melukis graf garis lurus. Okey. Jadi, apa yang kita perlu buat sekarang? Pertama, langkah yang pertama, kita kena tukar dia kepada persamaan linear. So, Y sama dengan 2S tambah 1. Tambah 3. Tambah 3 ya. Okey. Jadi, bila kita kena, mula-mula kita kena buat koordinat dia, cari koordinat sebab kita nak lukis di graf kan. Okey, kita boleh buat dua titik cukup. X dengan Y, buat satu kotak macam ni, X dengan Y. Janganlah bagi nombor yang sangat besar. Okey, nombor yang macam tadi ya, dalam kawasan 0 hingga 5 ataupun negatif 5 cukup. Jadi kalau contoh yang pertama, saya nak titik ini ya. Contohnya saya nak titik X ialah negatif 2. Dan juga 2 ya. Okey, negatif 2 dengan 2. Okey, selepas tu pastikan X ni, lepas tu kita nak cari Y. Okey, so Y ialah Y, okey, persamaan Y 2X tambah 3 kan. Okey, gantikan nilai X dengan negatif 2. So Y sama dengan 2, negatif 2 tambah 3. Okey, berapa Y sekarang? 2 darab negatif 2 berapa? Negatif 4 kan? Aaron dah jawab negatif 1. Okey, negatif 4 tambah 3. So Y ialah negatif 1. Betul, tahniah. Bagus. Okey, negatif 1. Semua dah dapat negatif 1? Dapat. Okey. Bagus. Okey, jadi kita tulis di sinilah Y ialah negatif 1. Okey? Y ialah negatif 1. Selepas dah siap kita buat nilai X. Okey? Tak semestinya kamu letak negatif 2. Mungkin kamu boleh letak 3. Kalau boleh satu negatif, satu positif lah nombor tu. Ataupun kosong pun boleh. Okey? Okay, kalau X ialah 2. So Y sama dengan 2X tambah 3. Sekarang nilai X ialah 2 kan? So Y sama dengan 2, gantikan tambah 3. So 2 darab 2 berapa? 4 kan? Okay, sama-sama cikgu buat, kamu pun tulis di dalam buku lah kan? So Y sana berapa? 4 tambah 3 berapa? 7. 7. Okay, Adiba dah jawab 7. Emily 7. Yes, bagus. Okay, bagus. Okay, Y7 So faham Y7. So, bila koordinat ni dah ada 2 koordinat. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan lukis. Dalam buku latihan kamu bentuk ni ya. Okay, tak apa. Jadi satu kotak, kamu mula-mula kamu lukis ini apa? Okay, mula-mula ya. Okay. Jadi mula-mula kamu tanda titik itu, titik yang 2 itu. Titik mana ni tadi? Titik negatif 2, negatif 1. Okey, ada tak jumpa ada negatif 1? Di sini ialah negatif 2, X negatif 2, negatif 2 kan sini. Y ialah negatif 1. So kamu pun tandalah. Jangan besar sangat sebab cikgu tanda besar untuk kamu nampak. Dalam buku tu jangan besar sangat. Jadi kamu tulis sini negatif 2, negatif 1 koordinat itu. Okey? Dan dapat ya. So selepas tu titik yang kedua, titik 1 kita dah jawab. Sekarang kita jawab titik yang kedua. Titik kedua, titik di mana? 27. So X ialah 2, Y ialah 7. Sini 7. So di sini. So 27. Okay, ini saya dah buat siap. Nanti saya tunjuk ya. Okey, jadi pastikan dia garis sempang ke garis garis padu. Sebab dia besar atau sama dengan, so dia ada tengok yang ni. So lukis di sini satu garisan,
yang padu. Garis sampai habis lah atas tu. Nampak di sini kawasan ni, graf saya ni tak besar sangat. Jadi kamu dalam lengkungan sampai 5 ke 4 cukup. Ya. Terpulang kepada soalan dia. Okey, itu soalan yang pertama. Tengok yang kedua, saya nak lukis apa? Okay, saya nak lukis ni. Y lebih besar daripada X tambah 5. Jadi pertama kita kena tentukan kepada bentuk persamaan linear Y sama dengan X tambah 5. Okey, jadi buat kotak macam ni, XY letak nilai lah, kamu nak nilai apa. Okey. Okey. Jadi bila saya tengok sini, saya tahu bahawa C ialah 5 juga. Nanti dia akan memotong 5. Sebab C ialah 5. Y sama dengan C ialah 5. Okey, jadi contohnya saya letak X ialah sifar dan saya nak negatif 5. Okey. So di sini selesaikan persamaan ni X tambah 5. So, gantikan X dengan sifar. So, Y sama dengan sifar tambah 5. So, Y ialah 5. So, Y ialah 5 kan? So, kalau biasa kita letak sifar senang. Kalau S ialah sifar, Y ialah nombor ni lah. Okay? So, sekarang Y ialah 5. Okay, kalau yang kedua. Y sama dengan X tambah 5. So, gantikan X dengan negatif 5 tambah 5. So, berapa Y sekarang? Negatif 5 tambah 5, berapa? Sifar. Ya, sifar. Aaron dah jawab, Jiun dah jawab sifar juga. Okey, sifar ya. Okey, semua dah jawab sifar. Okey, bila kita dah dapat dua koordinat. Okey, Nurin pun sifar. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang kita lukis di graf. Kita nak lukis graf. Okey, kita lukis graf macam ni. Okey. Jadi di sini contohnya kita 0, sifar 5. Koordinat yang pertama ialah sifar. Okey, kita cari sifar 5. S sifar, Y 5. So kita jumpa di sini. Nampak tak? S sifar, Y 5. So di sini. Sifar 5. So kita tanda di sini lah titik itu. Titik yang pertama. Okey, titik yang pertama dah lukis. Okey, titik yang kedua. Negatif 5 sifar. So tengok X negatif 5. X negatif 5. Y sifar. Okey, sini ya. So di mana? Sini. X ialah negatif 5. Y ialah sifar. So negatif 5 sifar. Okey. Jadi bila dah siap. Mula-mula kita siapkan ini. Titik dah tanda. Kita nak garis. Garis dua titik ni. Guna pembaris. Gariskan. Sebab dia soalan dia adalah lebih besar. Okay. So adalah garis apa? Sempang ke padu? Garis apa? Sempang kan? Okey, kemudian kita gariskan sempang ni. Sambung. Dan selepas tu baru lorek rantau itu. Okey, selepas tu kita lorek lah. Kawasan atas. Yang warna kuning tu. Tu ada soalan-soalannya. Okey, lagi satu contoh soalan ni ya. Okey, Y lebih kecil atau sama dengan 2X ya. Okey, jadi kita tukar ke bentuk persamaan dulu. Y sama dengan 2X. Y ya. Tak ada C ya, dia tak ada C ya. Okey, jadi kita letak X dengan Y. Okey. Contoh, kita bagi contoh lagi. Kita bagi contoh X ialah negatif 2, 2. Contohnya saya nak bagi 2 ni titik. So kita nak cari nilai Y. Jadi, tulislah Y sama dengan 2X kan. So Y sama dengan 2, negatif 2. Gantikan X dengan negatif 2 ya. So Y sama dengan negatif 4. So kita dapatlah Y ialah negatif 4. Okay, dan cuba lagi satu. Y sama dengan 2X. Okay, Y sama dengan, gantikan dengan 2. Berapa? 2 darab 2 ialah 4. 4. So dah dapat semua 4. Okay. So ada 2 titik di sini. 2 koordinat.
Kita nak tanda di graf. Jadi bila nak lukis graf tu pastikan kawasan ni mesti berada di negatif 2. Paling besar ialah 4. Y paling besar ialah 4, paling kecil ialah negatif 4. Jadi kena bila graf tu kena masuk dalam lingkungan ni ya. Dan S yang kita ada ialah 2 dengan negatif 2. Okey, jadi nampak tak di sini bila lukis graf, okey, nampak garis part CX, okey, tulis part CX dengan part CY kan. Okey, dalam tengok S yang cikgu letak ialah negatif 2, 2. So nampak tak negatif X, S mesti dalam lingkungan ni. Ada dalam lingkungan ni. Besar tak apa. Tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, graf tu akan lebih kecil. Okey, Y nama. Okey, selepas tu kita tentukan titik di mana, negatif 2, negatif 4. Okey, so di sini nampak ada S negatif 2, Y ialah negatif 4. Jadi berada di sini. S negatif 2, Y ialah negatif 4. Di sini, titik ini ya. Okey, satu lagi titik yang kita nak lukis ialah 2, 4. X 2, Y 4. S di sini 2, Y 4. Jadi tanda di sini. Jadi kita tanda 2, 4. Okey, kita dah siap tanda. Sekarang kita nak buat satu garisan ya. Guna pembaris buat satu garisan. Tentukan graf tu graf apa. Dia graf ni adalah lebih kecil atau sama dengan kan. Jadi ada garisan di bawah maksudnya garis padu. Betul? Okey, bila garis padu kita pun buat satu garisan padu ya. Penuh. Lepas tu baru kita nampak garisan padu. So, tulis di sini Y sama dengan 2X. Tulis persamaan ni ialah Y sama dengan 2X. Okey, selepas tu kita nak loret rantau. Okey, di mana? Kita nak lukis. Di kawasan mana rantau tu? Di mana? Di kanan. Di kanan. Kalau X, kalau Y atas, bawah. Tapi sebab bentuk dia macam ni kita boleh kata di bawah lah. Tapi bawah tu adalah di sebelah kanan. Okey, satu lagi contoh di X tolak Y. Okey, kalau diberi soalan ni, okey, macam kita buat. Okay, kita akan, untuk kalau dia bagi ni, kita kena tukar perkali dia. Nampak tak perkali Y ni? Okay, perkali Y ni tukar ke positif. Nampak tak? Ini adalah negatif. Tukar ke positif. Untuk memudahkan kita nak pilih rantau nanti. Kalau tidak, tak tukar nanti rantau kamu akan terbalik. So, mula-mula kita buat persamaan ni ya. Kita tukar, macam kita nak tukar ni, kita boleh darab dengan negatif, kita akan darab dengan darab dengan negatif 1. Okey, kita akan darab semua dengan negatif 1. Maksudnya S darab dengan negatif 1 jadi negatif X. Okey, Y darab dengan negatif 1 jadi negatif jadi positif. Boleh faham? Darab dengan negatif. Tukar simbol aja. Tukar simbol. S positif jadi negatif, Y negatif jadi positif. Okey. Dan 4 ialah positif jadi negatif. Okey. Jadi kita letak ni, kita nak Y saja. Okey. Bawa X ini ke sebelah kanan. Jadi bila bawa ke sana jadi positif pula kan. Okey, Y sama X negatif X ni bawa sebelah kanan jadi positif. Okay, tolak 4. Betul, Aaron. Y lebih kecil, lebih besar dari negatif X tolak 4. Okey, betul. Okey, buat dalam bentuk persamaan Y sama dengan X tolak 4. Okey, baru kita mula buat. Okey, baru kita mula buat ni ya. Okay, contohnya kita letak titik apa? Titik kosong dengan 4. Kosong Saya letak kosong dengan 4. Jadi Y sama dengan X tolak 4. Y sama dengan sifar tolak 4.
So Y ialah negatif 4. Dapat tak? Okey, lepas tu satu lagi state. X tolak 4. So Y sama dengan 4 tolak 4. So Y berapa? Y ialah sifar kan? Sifar. Okey. Ya. Okey, jadi kita akan lukis di graf kawasan ni ya. Ada S ada kosong, mesti dalam kawasan 04. So S pasti S kita dah lukis, kita lukis pasti S, kita lukis pasti Y. Okey, ini satu kotak mewakili satu nombor. Okey, untuk X pula satu-satu juga. Dan kawasan dia kecil kan, kita buat satu-satu. Okey, titik yang pertama ialah sifar negatif 4. So sifar X sifar Y negatif 4. So berada di sini. Okey, so sifar negatif 4. Okey, dan lagi satu titik ialah 4 sifar. Titik 4 sifar berada di sini. X 4, X ialah 4, Y ialah sifar. So 4 sifar. Okey, bila dah siap, kita pun nak sambung dua titik ini sebab dia adalah simbol ketaksamaan lebih besar saja. So garis sempang. So sambung titik ini. Okay. Dan kita tulislah di sini nama dia apa. Persamaan ni ialah Y sama dengan X tolak 4. Okay, dah siap baru kita lorek rantau tu. So rantau tu sebab kecil kan. So kecil adalah di bawah ni ya. Di sebelah kanan dia. Semua di bawah warna kuning. Okey, kita tengok lagi satu. Sekarang kita nak lukis Y. Y lebih besar atau sama dengan sifar. Maksud di sini ialah Y kita tukar ke bentuk persamaan Y sama sifar saja. Ya. Jadi maksud ni ialah kalau Y sama sifar dia berada di paksi X. Sekarang kita tak payah buat cari nilai X, Y. Sebab dia kata Y sama dengan sifar saja. Terus buat ini aja. Jadi maksudnya kamu terus lukis saja garis itu. Sebab dia kata Y sama dengan sifar. Maksudnya kalau Y sama sifar dia berada di sini. So ini adalah garisan dia. Kalau Y sama sifar dia memotong paksi X. Ya. Di sini ya. Jadi dia akan berada di sini. Ya, yang warna merah sekarang saya dah lukis. Padu Okey, Y ini ialah memenuhi persamaan Y sama dengan sifar.